Okey. Kalau kamu sekarang ni Ustaz tengah buka muka surat kita buka muka surat 1. Okey, dekat muka surat 1 ni dia ada gambar orang solat lah. Okey, boleh nampak tak skrin Ustaz? Ada tak nampak skrin Ustaz muka surat 1? Ada nampak? Kalau ada cakap ada. Saya nampak. Tak nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, sebab Ustaz masih lagi dalam apa, Ustaz masih lagi nak mahirkan Discord ni. Sebab Ustaz takut mungkin ada tadi Ustaz mengajar kelas 6 Syafi'i, ada Ustaz mengajar, ada yang dengar suara Ustaz sangkut-sangkut. Maksud tu suara Ustaz putus-putus. Ada yang dengar suara Ustaz okey je, tak putus pun. Ada yang Ustaz tak dengar suara orang tu, murid tu, tapi murid-murid lain dengar suara dia. Ustaz pula tak dengar. Ada macam tu. Dan Ustaz takut kalau kamu tak dengar suara Ustaz, kamu cakap, "Ustaz, saya tak dengar," contoh. Ataupun, Ustaz, suara Ustaz putus-putus lah, macam tu. Cakap je. Ustaz boleh ulang balik apa yang kamu tertinggal. Okey? Okey, dekat muka surat 1 tu ceritakan tentang solat orang sakit. Dekat situ ada gambar. Kalau sini praktikal lah. Ni gambar-gambar. Ni bukan orang yang sakit ni. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, yang betul-betul sakit ni orang dan gambar yang bawah ni. Yang ini betul orang sakit. Tapi yang ini bukan orang sakit. Ini lakonan semata-mata ni. Tapi macam tu lah cara dia. Ya, boleh tanya. Orang yang sakit betul tu sakit tipu ni Ustaz. Okey, kalau yang ni yang baring yang pakai baju hijau tu, itu memang sakit betul lah. Kalau yang pakai baju samping, cat samping tu, itu bukan gambar orang sakit betul. Tapi walaupun bukan sakit betul, tapi dia orang ni tapi gambar yang ni dia memang itulah cara dia. Kalau ni memang gambar yang dua orang, yang tiga orang ni, 1, 2, 3 ni, yang ini memang gambar saja-sajalah. Tapi cara dia macam tu. Cara orang solat duduk ada yang macam ni, ada yang duduk kat kerusi, ada yang duduk dekat lantai. Okey. Ya. Itu macam kat surah Al-Furqan je yang budak tu yang sangkut Ustaz. Okey, tak apa. Okey, kalau kita takut kita ulang balik Okey. Ustaz, gambar ni ada dalam buku teks ke? Gambar ni ada dalam buku teks, buku surat 1. Boleh buka buku surat 1. Okey. Ini kalau yang gambar yang mula ni, gambar yang sebelah kanan atas, ini adalah solat duduk. Solat duduk ni dia ada dua. Satu solat dia ada solat duduk dekat kerusi. Dan ada juga solat duduk di lantai. Macam ni lah solat tu. Dia macam duduk antara dua sujud tu. Jadi solat macam biasa. Dia akan angkat tangan, dia akan letak dekat tangan, dekat macam badan dia, macam orang solat berdiri, cuma bezanya dalam keadaan duduk. Dan yang gambar yang sebelah atas, sebelah kiri itu adalah gambar orang solat sakit. Orang sakit dia solat mengiring. Dia solat, dia menghadap ke kiblat. Contohnya kiblat dekat depan ni kan. Dia akan menghadap ke kiblat dan dia akan melentang macam ni dan dia akan solat. Macam tu. Itu orang yang solat mengiring. Sebab dia mengiring tu bukan sebab dia saja mengiring. Dia mengiring tu adalah mungkin sebab dia sakit. Sebab dia sakit yang membuatkan dia mengiring. Mengiring tu mengiring lah. Macam tu kan. Dia akan suat. Dan yang gambar bawah sebelah kanan tu adalah gambar orang solat menelentang ataupun orang baring terlentang lah. Dia baring macam ni, baring dan dia solat. Sebab apa dia baring macam tu? Sebab bukan dia malas. Bukan dia nak solat subuh malas solat subuh. Boleh tak solat baring mak? Nak solat baring? Kita belajar solat baring boleh lah mak. Kita solat baring lah ya. Solat baring tak boleh. Orang yang solat baring ni adalah orang yang sakit sahaja. Kita tak boleh ngada-ngada cakap, "Ustaz, saya sakit lah Ustaz. Saya nak solat baring lah." Tak boleh.
Bukan sakit macam tu. Kalau orang yang boleh solat baring ni tak boleh berdiri. Orang yang solat baring ni dia tak boleh berdiri. Maksudnya kalau dia berdiri dia terjatuh. Baru dia boleh solat baring ataupun mengiring. Sama juga dengan orang yang duduk. Dia solat duduk bukan sebab-sebab dia saja-saja solat duduk. Dia duduk kan, aku nak solat tapi aku nak solat duduk saja nak solat duduk. Seronok solat duduk ni, aku nak solat duduk Tak. Dia tak boleh buat macam tu. Orang yang solat duduk ni dia apa? Dia kena sakit. Dia kena sakit yang membuatkan dia tak boleh nak berdiri. Contohnya lutut dia cedera kan. Yang menyebabkan dia kena pakai pakai tongkat untuk dia berjalan kan. Jadi dengan sebab tu dia tak boleh nak berdiri lama. Dia boleh berdiri tapi dia berdiri tak boleh lama. Lepas tu dia sakit lutut dia. Orang macam ni dia bukan boleh solat baring, dia kena solat duduk. Dan tengoklah kadang duduk dia macam mana. Ada duduk kat lantai, ada yang duduk di kursi macam tu. Dan itu solat duduk. Dan solat mengiring pun sama juga. Solat mengiring tu bukan dia mengiring saja-saja, mak. Kenapa? Kita nak solat mengiring lah, mak. Solat mengiring sini mak, solat mengiring. Tak pernah buat nak solat mengiring baring. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Orang mengiring tu sebab mungkin pinggang dia sakit. Disebabkan pinggang dia sakit dan menyebabkan dia terpaksa mengiring macam ni. Dan terpaksa solat macam tu. Bukan saja-saja je nak solat macam tu, tak boleh. Okey, itu saja mak. Itu maksud dia, maksud solat orang sakit. Solat orang sakit ni tak sama. Kamu tak boleh nak samakan dengan orang sihat. Okey. Kita sambung balik. Kita tengok muka surat yang kedua. Baca dan fahami. Okey. Kamu semua boleh buka mikrofon, ikut Ustaz baca Buka mikrofon, ikut Ustaz baca. Okey. Ikut Ustaz. Solat wajib ditunaikan. Pada waktunya. Dalam semua keadaan. Sama ada ketika sihat. Sakit ataupun dalam peperangan. Sakit ataupun dalam peperangan. Sakit ataupun dalam peperangan. Okey, sekarang nak cerita sini. Sebenarnya solat ni wajib. Solat ni bukan solat wajib. Solat wajib yang solat wajib ada berapa? Cuba kamu ceritakan. Ada berapa solat wajib? Satu hari ada berapa solat wajib? Ada berapa? Buka mic. Satu hari ada berapa solat wajib? Ada berapa? Lima. Betul. Ada lima solat wajib. Solat wajib ni solat wajib dibuat. Siapa-siapa orang Islam yang beragama Islam, dia wajib solat 5 waktu. Sebab dalam rukun Islam, pertama kalau kita ingat balik rukun Islam kan, pertama rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap 2 kalimah syahadah. Apa yang dua? Pertama asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang kedua. Itu saya dipanggil 2 kalimah syahadah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu yang pertama, rukun Islam. Yang kedua rukun Islam lepas mengucap 2 kalimah syahadah adalah solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu sehari semalam. Maksudnya solat 5 waktu siang dan juga waktu malam. Solat yang di waktu malam adalah solat maghrib dan solat isyak. Solat subuh bukan waktu malam. Subuh tu dah pagi dah. Dan solat subuh adalah solat waktu siang. Subuh, zuhur,
asar waktu siang, maghrib dan isyak waktu malam. Jadi 5 solat ni adalah wajib ditunaikan untuk orang Islam. Walaupun orang tu sakit, dia tak ada kamu sakit ke? Ya, saya sakit. Kalau kamu sakit, kamu tak payah solat. Tak ada. Doktor yang dekat hospital tu, kalau dia tahu kamu sakit ke, dia sakit. Okey. Kalau kamu sakit, boleh tak tangan kena air? Boleh. Kalau tangan boleh kena air, pergi ambil wudu. Kalau tak boleh pergi ambil tandas, pakai spray tu. Pakai spray tu kan yang kamu kena buat kat sekolah, pakai spray kan. Pakai spray. Ambil wudu. Jangan pakai wudu pun, saya tak boleh ambil wudu lah, tangan saya sakit. Boleh tak doktor tolong ambilkan wudu? Tak boleh. Itu ngada-ngada. Ambil sendiri. Kena. Ambil sendirilah. Tapi kalau sakit juga, maksudnya kena pakailah doktor lelaki. Doktor lelaki lah yang sapukan. Kalau dia lelaki, dia kena sapukan doktor lelaki lah. Dia tak boleh lah, dia lelaki je nak sapukan doktor perempuan pula. Oh, seronok. Doktor perempuan lah, tolong sapukan tangan saya. Tak boleh. Jangan macam tu. Doktor lelaki juga. Batal lah wudu kan. Jadi untuk solat 5 waktu ni, solat 5 waktu ni diwajib buat. Walaupun dia sakit, walaupun dia dalam peperangan. Kamu tahu tak dalam peperangan, orang tengah huru-hara berperang kan? Kadang-kadang tu bukan dalam peperangan tu, bukan tengah berperang. Maksudnya ada kereta kebal lebus semua, ada kereta kebal, ada spell senapang tengah tembak-tembak tu, tengah tembak tu. Lepas tu kita solat Allahu Akbar. Bukan macam tu. Bukan solat macam tu. Itu musuh senang lah. Dia nampak kita, dia tembak lah kita. Masuk dalam peperangan tu, maksudnya kita dalam keadaan rehat, tak ada musuh. Cuma kita takut ada musuh datang. Kita dalam keadaan rehat. Kita bukan dalam keadaan waktu tu, bukan dalam keadaan peperangan. Waktu tu ada musuh. Maksudnya kita dah tahu dah kita dalam keadaan peperangan waktu tu. Cuma kita ambil masa yang lapang, ada waktu yang rehat. Waktu tu lah suatu solat. Dan itu solatnya dalam peperangan tu. Bukan dalam peperangan tu orang tengah tembak senapang apa semua, ada kita kebal lalu kita solat pula. Itu salah lah. Itu kalau orang jahat nampak, dia tembak lah kan. Agak situ nak mudah nampak. Nak mudah kamu tahu. Solat dalam peperangan ni beza. Ustaz tak pasti ada tak dalam solat tu. Okey. Dalam buku ni tak ada solat peperangan. Jadi Ustaz tak cerita lah. Tapi itu kamu cuma kena tahu bahawa solat ni wajib dibuat. Walaupun sakit, walaupun dalam peperangan sekalipun, kena buat solat 5 waktu tu. Solat 5 waktu bukan solat sunat. Solat 5 waktu tu solat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ini solatnya wajib kita buat. Okey, seterusnya tengok lagi buku teks tadi. Okey. Okey, yang ini ikut Ustaz baca Okey. Ikut Ustaz. Syarat sah solat. Orang yang sakit. Orang yang sakit. Okey. Daripada risau tadi. Tadi. Okey, ikut Ustaz. Mengetahui masuk waktu solat. Masuk waktu solat. Okey, mula-mula sekali selalu solat orang yang sakit ni, syarat dia adalah dia kena tahu waktu solat. Bila masuk waktu solat. Contohnya Zuhur pukul 1.30 kan. Dia kena tahulah waktu solat pukul berapa. Dia kena tahu okey Zuhur jadi, ataupun dia tak ada jam, tapi dekat hospital dia tu dekat dengan masjid. So bila dia dengar dia azan dekat masjid tu, dia tahu okey azan dekat masjid tu masuk azan Zuhur. Jadi bolehlah solat. Dia bukan sesaja dia. Dia bukan tengah baring pukul sekarang ni kan. Sekarang ni pukul apa? Pukul 11 kan. 11.19 kan. Pukul 11. Dia pun bangun, dia kata aku nak solat Zuhur lah, tapi Zuhur tak masuk lagi. Tapi tak apalah, aku nak solat Zuhur, aku solat awal sikit. Tak boleh. Tak boleh solat macam tu. Ya, dia kena tunggu waktu Zuhur, dah betul-betul masuk waktu Zuhur, barulah dia boleh solat. Dia bukannya boleh aku rasa aku nak solat Zuhur lah, walaupun tak masuk solat Zuhur lagi. Ataupun dia dah bangun, ataupun sekarang ni waktu Zuhur kan, dia kata aku dah solat subuh dah, aku nak solat subuh lagi lah. Tak boleh. Kan maksudnya tak kena dengan waktu tu. Okey, pertama sekali mestilah mengetahui waktu solat. Okey. Seterusnya, yang kedua tengok seterusnya. Okey, ikut saya. Menghadap kiblat.
Okey, ikut Ustaz. Menghadap kiblat. Okey, boleh sebutkan. Ustaz nak dengar suara. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Okey. Apa maksud menghadap kiblat? Kamu tahu? Apa maksud menghadap kiblat? Siapa tahu apa maksud menghadap kiblat? Apa maksud menghadap kiblat? Ha. Apa maksud menghadap kiblat? Ha, apa dia menghadap kiblat tu? Pandang. Pandang ke mana? Pandang kiblat. Pandang kiblat. 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 Apa dia kiblat? Kiblat tu apa? Ha, kiblat tu apa? Apa dia kiblat? Arah solat Ustaz. Okey, kiblat ni okey, Ustaz terangkan betul. Kiblat ni adalah Kaabah. Kamu tahu tak Kaabah? Kamu tahu tak Kaabah? Tahu tak? Kaabah tahu tak Kaabah? Cakaplah tahu. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Kalau tahu cakap buka mikrofon. Ha, ya. Ya. Ibaratkan saya keluar, saya punya bateri dah low, dah ada dah. Okey. Boleh. Okey, yang lain. Okey, kamu tahu tak kiblat tu apa? Kiblat tu Kaabah. Okey, apa dia Kaabah? Kaabah tu yang mana? Kalau kamu tahu, kamu cakap tahu. Saya nak dengar suara kamu. Saya nak dengar suara kamu. Buka mikrofon kalau nak bercakap. Kaabah tu apa? Apa dia Kaabah? Ha, apa dia Kaabah? Tak tahu. Okey, Kaabah tu yang hitam tu lah, yang kotak hitam tu. Yang apa? Yang ada dekat Masjidil Haram tu. Yang apa? Warna hitam tu, yang petak segi 4 tu. Ha, itulah Kaabah. Macam ni kita nak tahu Kaabah kat mana? Maksudnya dia berbeza. Kalau Kaabah ni maksudnya Kaabah ataupun kiblat. Kiblat ni berbeza. Maksudnya kita tak boleh, contoh kita kat rumah kita kan. Kita kat rumah kita ni, kita kalau kita solat, kita menghadap ke dinding sebelah kanan contohnya kan. Lepas tu bila kita pergi rumah orang ataupun kita pergi rumah kita, kiblat dekat dinding sebelah kanan lah. Kenapa? Sebab rumah aku, bila aku solat, aku menghadap dinding sebelah kanan. Kalau aku solat dekat rumah kau, aku menghadap dinding sebelah kanan lah. Tak boleh, bukan macam tu. Kalau kamu pergi rumah orang ataupun kamu pergi masjid ke apa ke, jangan tengok ataupun masjid, kita tahulah kiblat kat mana. Kalau kita pergi masjid, kita tahu yang bahagian depan tu adalah kiblat kita solat itu situ. Tapi kalau kita pergi rumah orang ke, rumah atuk ke, rumah nenek kita ke, ataupun rumah pakcik kita kan, kita nak solat, kita tak tahu kiblat, kita kena tanya tuan rumah, pakcik kiblat kat mana? Tak ada. Pakcik tak akan marah kita. Kau ni kiblat pun tak tahu. Tak ada. Pakcik tak akan marah kita. Dia kata, okey, kiblat ni, kiblat macam ni. Kat sini belah situ, belah situ. Macam tu. Dia akan cakap macam tu lah. Jadi, kena solat pertama sekali, bila dah tahu waktu dah masuk waktu, kena tahu kiblat kat mana. Okey? Sekarang ni pun, kalau kita tengok, handset sekarang ni pun, kalau handset kita ni sekarang, handset kita ni semua dah ada kompas kiblat. Kalau kita ada apps dia, kita boleh buka dekat sini dan kita tengok ada penunjuk arah kiblat dekat dalam handset kita. Okey. Seterusnya. Okey, buka balik buku tadi. Okey, seterusnya. Okey, ikut Ustaz buka mikrofon. Menutup aurat. Menutup aurat. Okey, menutup aurat. Kena tutup aurat lah. Okey. Kalau lelaki kena tutup aurat, maknanya kena pakai baju dan pakai seluar. Kalau tak ada seluar, kena pakai seluar panjang. Tak boleh pakai seluar pendek. Kena pakai seluar panjang. Kalau perempuan, kalau solat kena tutup lah. Kena pakai tudung, tutup bawah ni perempuan. Dan tutup bahagian tangan dan juga kaki. Itu perempuan. Dan kena tutup aurat. Tak boleh solat dalam keadaan tak tutup aurat. Kena solat dalam keadaan tutup aurat. Okey, seterusnya.
Okey, ikut Ustaz. Suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas dan najis. Suci, okey, bagus. Suci daripada hadas dan najis. Maksudnya bila kita nak solat, kita kena apa? Kita kena dalam keadaan suci. Maksudnya kita bukan dalam keadaan ada najis ke dekat kita punya apa, kita punya kemaluan lah ataupun apa kampung pun. Maksudnya itulah pasal bila kita nak buang air besar ke, bila buang air kecil ke, pastikan gosok dan bersihkan dengan air yang bersih, supaya tempat-tempat yang bersih tu suci. Dan bila dah suci, dah bersih, barulah kita boleh solat. Itu yang penting tu. Okey. Dan yang terakhir, okey. Ya. Apa dia? Ulang sekali lagi, Ustaz tak dengar. Ustaz. Ya. Apa dia? Tak ada, putus-putus. Ulang sekali lagi. Ya? Yang mana kau say? Ulang sekali lagi, apa dia? Sekarang ada sampai muka surat mana? Oh, sekarang masih lagi muka surat 2. Okey. Alright. Okey, yang terakhir. Ada keuzuran. Ikut baca. Ada keuzuran. Ada keuzuran. Okey, ada keuzuran. Bagus. Keuzuran. Okey, ada keuzuran ni. Apa maksud ada keuzuran? Ada tu ada lah. Keuzuran tu apa? Apa maksud keuzuran? Siapa tahu? Uzuran tu apa? Uzur. Ya. Ya, betul. Uzur. Uzur ni apa? Uzur ni Macam biasanya sakit. Betul. Uzur ni sakit lah. Dia sakit. Contohnya orang yang biasanya uzur ni orang yang sakit, orang tua yang sakit, yang tak boleh bangun kan. Dia dah tua, dia tak boleh nak bangun sangat. Itu sakit lah tu. Orang tu contohnya dia ada pembedahan dekat bahagian badan dia. Contohnya dia dibedah bahagian-bahagian tu, contohnya pundi kencing. Dan dia tak ada pundi kencing ataupun dia tak ada buah pinggang yang menyebabkan dia tak boleh bangun. Okey. Dia masih dalam keadaan nak masih lagi nak sembuh, dan dia terpaksa uzur lah, dia terpaksa baring contohnya. Dan ada orang kemalangan kan, contohnya orang kemalangan, dia masih lagi dia sedar dia dah kemalangan, lepas tu kakinya dah tak ada, contoh kan, kaki belah kanan dah tak ada ke, dah terpotong sebab terlanggar dengan lori kan, yang menyebabkan kaki dia tak ada. Jadi menyebabkan dia terpaksa waktu dia nak dalam hospital tu, masih dalam keadaan nak sembuh tu, dia tak boleh nak bangun sangat sebab dia masih lagi tak stabil bila dia bangun. So dia terpaksa solat dalam keadaan duduk ataupun baring. Dan itu yang maksud dia keuzuran. Dia keuzuran. Dia bukan saja uzur. Contohnya, kau dah solat belum? Contoh orang tanya kan, dah solat belum? Tanya sajalah, uzur lah hari ni. Apa uzur? Tak ada uzur lah. Kalau perempuan lain, kalau perempuan tu biasa dia datang haid. Kalau perempuan datang haid, dia tak boleh solat. Itu beza. Perempuan lain, itu bukan dia boleh solat ke apa, itu bukan dia solat duduk ke apa, tak. Perempuan yang uzur ni, perempuan yang datang haid dalam sebulan. Bila perempuan datang haid, dia bukan boleh solat duduk ke, dia bukan solat baring ke, dia tak boleh. Dia tak boleh solat langsung. Okey? Itu perempuan yang uzur, perempuan yang datang haid. Okey, macam mana nak perempuan datang haid? Maksudnya perempuan datang haid tu adalah perempuan yang dah meningkat umur lah. Okey, terus dia. Tengok dekat bawah tu, masih lagi muka surat 2. Okey, ikut Ustaz baca cara solat orang sakit. Okey, yang pertama. Solat orang sakit. Okey, bagus. Yang pertama, solat secara duduk. Solat secara duduk. Okey, yang kedua, ikut Ustaz, solat secara baring mengiring. Solat secara baring mengiring. Mengiring. Okey. Yang ketiga,
solat secara baring menelentang. Solat secara baring menelentang. Menelentang. Dia baring terlentang lah. Baring kat sini kan. Baring melentang. Bukan melentang. Bukan terlentang, menelentang. Dia macam tu, melentang. Melintang. Melentang. Menelentang. Maksud apa tahu sih? Melentang sebenarnya. Melentang menelentang je. Okey, tak apalah. Maksudnya dia baring, dia dalam keadaan dia baring kat sini. Dia baring kat sini. Baring kepala kat sini, kaki kat sana. So, dia baring dalam keadaan dia baring lah. Dan kepala dia, mata dia menghadap ke atas. Alright. Okey. Seterusnya, buka muka surat 3. Buka muka surat 3 dah. Okey, muka surat 3 ni. Okey, baca ikut saya. Kaifiyah solat orang sakit. Kaifiyah solat orang sakit. Okey, kaifiyah ni kamu cuba okey. Kaifiyah ni maksud kaifiyah ni dalam bahasa Arab sebenarnya. Okey, kamu tu keluarkan pensil, kamu tulis dekat kaifiyah tu, kamu tulis dekat atas dia. Kamu tulis dekat atas sini, kamu tuliskan maksud dia cara-cara. Tulis. Dekat atas. Kaifiyah tu maksud dia cara-cara. Cara-cara. Cara-cara solat orang sakit. Apakah cara-caranya? Itulah cara-cara. Dah tulis? Dah? Belum. Tulis. Dia tulis apa? Dekat atas kaifiyah ni, perkataan kaifiyah, nampak tak perkataan kaifiyah ni? Nasab bulatkan ni. Nampak. Okey, perkataan kaifiyah ni maksud dia cara-cara. Okey dah? Ustaz, sangkut Ustaz. Tersangkut. Mana tadi? Okey, saya ulang sekali lagi. Perkataan kaifiyah ni maksud dia, kamu tulis dekat atas tu, keluarkan pensel, kamu tulis dekat atas tu, maksud dia cara-cara. Cara-cara. Muka surat 3 kan? Itu surat 3 je. Surat 3, betul. Dekat nombor 2. Dekat nombor 2 tu, kaifiyah tu maksud dia cara-cara. Okey dah? Dah. Okey dah. Okey, cara-cara solat orang sakit. Okey, yang ke bawah tu, ikut Ustaz baca Okey, ikut Ustaz. Dah? Okey, ikut saya baca. Orang yang sakit, sorry. Orang sakit. Baca lah. Okey. Boleh melakukan solat secara duduk. Baring mengiring. Baring menelentang. Atau kedudukan yang termampu. Atau kedudukan yang termampu. Maksudnya bila orang sakit tu, dia ada keadaan dia macam dia ada keadaan dia, tapi saya nampak macam tu lah. Sama ada dia solat dalam keadaan dia duduk, ataupun dia baring mengiring, ataupun dia baring melentang, ataupun keadaan yang dia mampu. Macam mana? Keadaan yang dia mampu. Okey. Sepatutnya solat kita ni, sepatutnya kalau kita boleh berdiri, kita kena berdiri. Kalau kita boleh solat berdiri, kita wajib untuk berdiri. Tapi kalau kita tak mampu berdiri, kita duduk. Kalau tak mampu duduk, kita baring. Dan ikutlah yang termampu kita. Okey? Itu maksud dia. Okey, yang kedua tak? Ya. Ustaz, boleh ke kalau orang tu tak mampu baring, dia mampu menyiarap? Oh, boleh. Boleh. Ada ke? Ada. Pakcik Ustaz. Bukan pakcik lah, Atuk Ustaz.
dia tak boleh baring menelentang. Pakcik ustaz dia tak boleh baring menelentang. Dia kena mengiring macam ni. Dia kena mengiring macam tu. Dia kena mengiring macam ni. Dia baring ni. Lepas tu dia solat lah. Allahu Akbar. Dia sekadar yang dia boleh angkat kepala. Dia angkat kepala. Tapi dia baring. Dia bukan baring, dia meniarap. Sebab badan dia ada faktor badan dia sakit di bahagian tengah Ustaz Basri yang membuatkan dia tak boleh baring. Dia terpaksa meniarap. Macam tu lah. Macam ni. Kalau kawan tengok Ustaz sekarang macam tu aja juga. Allahu Akbar. Macam tu lah. Dia tak adalah nak macam tu je. Dia cuma angkat kepala sikit. Kalau dia dalam keadaan kiam, orang-orang kiam macam ni kan. Kalau dia angkat kepala sikit macam ni, lepas tu bila rukuk dia rendah sikit, dan bila sujud dia sujud ke bawah. Macam tu. Adalah cara dia kan. Terusnya. Okay, kita baca bawah pula. Orang yang tidak mampu solat, tidak mampu solat dengan duduk baring mengiring atau menelentang, hendaklah solat dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata. Mata kita ni kan. Okey. Contoh dia dah tak boleh bergerak dah. Contoh dia sakit stroke. Sakit. Dia tak boleh stroke ni dia tak boleh, pergerakan badan dia dah tak bergerak. Tangan dia tak bergerak, tangan dia tak boleh bergerak. Kiri kanan tak boleh bergerak, kaki dah tak boleh gerak. Kepala boleh bergerak sikit-sikit je. Mata boleh bergerak, mata boleh buka, mata boleh tutup kan. Mata boleh buka, boleh tutup. Orang macam tu dia tak boleh solat duduk. Dia tak boleh solat mengiring pun tak boleh. Dia gunakan isyarat dia mata. Contohnya bila dia besar macam ni kan. Dia besar macam ni ada dalam keadaan diam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim kan. Dia baca Fatihah. Lepas tu bila nak rukuk, kalau kita rukuk kita macam ni kan, rukuk kan. Kita rukuk macam tu kan. Kalau orang yang mata ni dia akan buka separuh je. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kan. Kalau kita sujud orang terus kan, kita tak kepala ke dahi kan. Dia tak boleh. Dia tutup terus mata dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la tu. Jangan dia tutup mata dia tidur terus. Itu salah lah. Itu kena ambil wuduk balik lah. Dia kena solat balik lah tu kalau dah tidur. Okey? Itu guna isyarat mata je. Itu kalau memang dah sakit sangat dah, dia guna isyarat mata tu untuk dia solat. Okey? Okey, seterusnya. Okey, tengok. Okey. Ikut Ustaz baca penghayatan. Okey, baca penghayatan. Okey. Seseorang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu, rukuk, boleh meneruskan solat
Dengan duduk di atas kerusi. Jangan duduk di atas kerusi. Okey. Yang ini Ustaz nak ceritakan, dia ada setengah orang sakit, dia boleh berdiri. Tapi bila dia berdiri tu, bila dia nak rukuk kan, bila dia nak rukuk, kepala dia kat sini, kepala dia ni kaki, dia nak rukuk, bila dia nak rukuk dia tak boleh. Bila nak rukuk dia jatuh terus. Bila bangun rukuk dia jatuh terus. Dia jatuh sebab dia sakit, mungkin sebab dia pinggang dia sakit yang membuatkan dia tak boleh nak rukuk. Jadi orang macam ni bila dia nak solat juga, dia kena duduk di kerusi ataupun dia solat dalam keadaan dia duduk waktu rukuk tu. Waktu rukuk tu je lah. Sebab dia boleh berdiri. Cuma dia tak boleh nak rukuk. Orang macam ni dia kena duduk dekat kerusi. Waktu dia nak rukuk tu dia kena duduk kat kerusi. Sebab dia boleh berdiri. Tu masalah dia. Itu dia punya sakit dia tu. Dia boleh berdiri cuma dia tak boleh rukuk. So orang macam ni bila dia nak solat, bila dia dalam keadaan dia berdiri sini kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman sampai waktu dia rukuk, dia duduk kat kerusi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia duduk kat kerusi. So dia bangun balik, lepas tu dia sujud. Sujud pun kalau biasanya orang yang sujud dia akan duduk kat kerusi juga sebab pinggang dia sakit. Alright. Okey, Ustaz dengar ada suara baby menangis. Yang itu boleh tutup. Ada suara baby menangis tu boleh tutup mikrofon. Ada suara baby menangis boleh tutup mikrofon. Okey, dah? Alright. Okey, seterusnya. Di bawah. Buka muka surat 4. Okey, muka surat 4. Okey. Tengok okey, ikut Ustaz baca Pergerakan solat secara duduk. Alright, ini pergerakan. Okey. Yang tu adalah contoh-contoh gambar tu sebelah tu. Tu budak sekolah menengah lah. Budak sekolah rendah lah tu. Dia pakai samping kan. Okey, yang ni gambar ini cara orang yang solat duduk. Maksudnya dia tak boleh berdiri. Dan dia kena bila dia tak boleh berdiri, contohnya lutut dia sakit ke ataupun kaki dia sakit, dia tak boleh berdiri dan dia kena duduk. Dan bila duduk, dia kena solat duduk lah. Dan ini gerakan dia. Okey, bila berdiri tegak macam ni yang mula-mula ni berdiri tegak. Kalau kita berdiri tegak lah. Kalau dia dalam duduk macam duduk dia tu macam duduk di antara dua sujud. Okey? Masa kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, waktu tu macam itulah duduk dia. Sama dia duduk dia berdiri ni, tapi ini keadaan dia waktu dia berdiri. Okey, kemudian dia akan takbir Allahu Akbar. Okey, yang gambar ketiga tu dia dalam keadaan dia dalam qiyam lah tu, baca Fatihah lah tu. Yang ni dia dalam keadaan dia baca Fatihah, surah Fatihah. Okey, selepas tu dia akan takbir sekali Allahu Akbar. Okey, yang ini dalam keadaan dia rukuk. Nampak? Okey, yang ni dalam keadaan dia rukuk. Lepas tu dia akan takbir sekali lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar pula. Lepas rukuk dia kena ni lah, Sami'allahu liman hamidah kan. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Lepas tu Allahu Akbar, dia pun sujud. Sujud macam biasalah sujud. Lepas tu dia Allahu Akbar, dia duduk dalam keadaan duduk sujud sama Rabbighfirli warhamni kan. Lepas tu dia duduk sujud balik. Lepas tu baca tahiyat awal ikut pada solat dia 2 rakaat. Kalau 2 rakaat dia tutup tahiyat lah. Kali bagi salam. Okey. Perbuatan dia sama. Maksudnya dalam keadaan ni, pertama dia kena duduk tegak menghadap kiblat. Menghadap kiblat lah. Kalau dekat masjid tu tahulah dia kiblat kat mana. Kiblat kat masjid ni adalah kiblat di bahagian depan lah. Okey. Seterusnya dia akan niat beserta takbiratul ihram. Bila dia angkat takbir tu,
Allah, dia dah niat lah. Sahaja aku solat Zuhur, contoh kan, solat asar kan, tapi dia dah hati. Ataupun dia niat sebelum dia nak takbir tu, dia dah niat dah. Okey, Allahu Akbar dia, tapi dalam keadaan dia duduk. Lepas tu dia membaca Al-Fatihah, baca surah Fatihah atau mana surah, rukuk, i'tidal tu yang tadi lah, sami'allahu liman hamidah tu i'tidal. Sujud, baca tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara sujud yang tu rabbi firli warhamni tu. Dan duduk dan membaca tayat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu, sampailah akhir. Dan kemudian bagi salam. Ini cara dia, cara duduk. Okey. Okey, seterusnya buka muka surat 5. Surat 5 dah. Okey, muka surat 5 ni sekejap kita tunggu dulu. Okay, semua ada. Okay, untuk muka surat 5 ni tajuk pergerakan solat. Tadi solat pergerakan solat duduk. Yang ini adalah pergerakan solat secara baring mengiring. Ni solat secara baring mengiring lah ni. Okay, baring mengiring ni dia dalam keadaan baring, tapi dia sama ada dia bahu dia ke kanan ataupun bahu dia ke kanan ataupun bahu dia ke kiri. Mengikut pada penyakit dia lah. Kalau penyakit dia bahu kanan tak boleh, ataupun dia bergantung pada penyakit dia. Sebab biasanya orang baring mengiring ni mungkin sebab dia ada sakit dia yang buatkan dia baring mengiring. Okey, dia tak boleh baring melentang lah tu, yang baring mengiring tu. Dan dia mesti menghadap kiblat. Okey. Ini keadaan dia dalam qiyam. Maksudnya ini dalam keadaan dia sebelum dia nak niat lah kan. Sahaja aku solat pada Zuhur contohnya kan. Awal tu dia akan niat kat sini ha. Lepas tu ni dia akan niat. Dia akan niat, kemudian dia kata takbir Allah, takbiratul ihram lah, takbir yang pertama. Takbiratul ihram ni maksud dia takbir yang pertama. Allahu Akbar. Okey, letak tangan dekat sini ha. Okey. Lepas tu dia akan Allahu Akbar, dia akan rukuk. Ni rukuk. Dia akan tundukkan sedikit kepalanya. Nampak tak gambar ni? Dia akan tundukkan sedikit kepala, tunduk kepala je sikit. Dia tak payah buat baring, dia tundukkan kepala sedikit saja. Dia akan baca lah Rabbi Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dia akan baca yang ni. Jadi kemudian Sami'allahu liman hamidah. Dia akan berdiri tegak balik, Rabbana lakal hamd. Lepas tu dia sujud. Sujud dia hampir sama macam pergerakan rukuk. Okey, tengok rukuk dia dengan sujud dia sama kan. Jadi tundukkan kepala sahaja. Nah, ini dia akan baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itulah kan. Dan kemudian dia akan sujud. Sujud dia bentuk macam ni sama. Dan kemudian dia akan bagi salam, dia akan pandang ni. Okey. Dia bagi salam lah ni. Okey, kalau kita tengok sini dekat baring ni, dekat bahagian ni, perhati dan fahami tu. Baring mengiring, dada menghadap kiblat. Ini niat berserta takbiratul ihram. Yang ni lah kedua ni. Membaca surah Fatihah dan mana-mana surah. Yang ni rukuk dan menunaikan rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Okey, yang ni rukuk dan menundukkan sedikit kepala. I'tidal dengan menegakkan semula kepala. I'tidal dia akan menegakkan dari sini. I'tidal dengan menegakkan semula kepala. Sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Dia hampir-hampir sama juga macam rukuk, tapi dia tunduk lebih sikit, lebih lagi dia tunduk, untuk menundukkan perbezaan antara rukuk dengan sujud. Duduk antara dua sujud dengan menegakkan. Okey, dia akan tegak sini. Ini sujud antara dua sujud lah. Dia akan baca Rabbi firli warhamni wajburni itu. Kemudian duduk antara dua sujud, okey, dengan menegakkan kita tadi semula kepala, menegakkan semula kepala. Dan yang terakhir membaca tayat akhir. Dalam keadaan dia macam mendekat lah. Ini Dan yang terakhir salam. Ini salam.
Okey. Alright. Seterusnya, pergerakan solat secara menelentang. Okey. Ustaz dah tak dengar suara kamu, tapi tak apa. Ustaz akan teruskan kelas. Nanti Ustaz, kalau kamu terputus ke, Ustaz akan rakam video ni dan Ustaz akan letak dekat Google pula. Ustaz akan letak di YouTube. Okey. Okey, seterusnya muka surat yang surat ke-6. Surat ke-6. Okey, pergerakan solat baring melentang. Okey. Okey, kamu tengok gambar kat sini. Okey, budak ni baring, lepas tu dia angkat takbir. Okey, ni baring ni dia baring melentang lah, menghadap kiblat. Baring melentang dan menghadap kiblat. Maksudnya arah kiblat tu, contohnya arah kiblat ke sana kan? Ya. Muka surat 5 ke muka surat 6? Muka surat 6. Muka surat 6 Okay, solat baring menelentang. Okey, yang baring menelentang tu, pertama sekali dia kena baring menghadap kiblat. Maksudnya baring dia tu Ustaz rasa lah, nanti Ustaz tengok share balik. Contohlah kiblat ni kamu kan, kiblat. Okey, kamu Ustaz kira kiblat sekarang. Jadi bila Ustaz ada kiblat sekarang ni, kaki dekat sini, kepala kat sini. Itulah Ustaz akan tegak dekat sini. Kaki Ustaz kat sini lah. Kaki Ustaz, ini kepala Ustaz. Itu. Ni kiblat. Okey, kiblat. So dia akan baring menghadap kiblat lah tu. Okey. Okey, macam tu. Nanti Ustaz share balik. Tapi kalau daripada buku ni Ustaz maklum, maksudnya dia begitu. Okey, seterusnya, baring melentang dan menghadap kiblat. Niat beserta takbiratul ihram. Jangan dia kena niat lah. Sahaja aku solat ataupun nawaitu pula. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Niat sama je. Dia tak perlu cakap sahaja aku solat sakit, sahaja aku solat orang sakit. Tak payah. Solat macam biasa je. Niat macam biasa, macam niat solat sama macam niat solat orang biasa. Dia bukan ada niat pun sahaja aku solat duduk sebab sakit kepala lutut. Ada. Sebab sahaja aku solat zuhur kerana Allah Ta'ala, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, macam tu. Tak perlu disebutkan sahaja aku solat sakit kepala lutut berdarah, tapi ada luka-luka sikit kerana tak payah. Itu merepek. Okey. Seterusnya, niat beserta takbiratul ihram. Niat tadi dan Allah terbaring kan, Allahu Akbar. Itu. Okey. Ni lah dia. Membaca surah Fatihah dan mana-mana surah. Macam biasalah. Takbiratul ihram ni kena baca surah Fatihah lah. Kena hafal lah surah Fatihah. Jangan tak hafal lagi surah Fatihah. Surah Fatihah ni penting. Kalau kamu tak hafal, kamu hafal lah sekarang. Surah Fatihah ni penting sangat. Sebab Ustaz takut ada yang tak hafal lagi surah Fatihah. Surah Fatihah hafal. Kena hafal surah Fatihah. Sebab mana-mana surah, mana-mana solat kena baca surah Fatihah di awal, di waktu dia dalam keadaan dia mula-mula sekali. Keadaan dia dalam qiyam, kena baca surah Fatihah. Tak ada surah lain melainkan surah Fatihah. Surah Fatihah kena hafal. Okey, surah Fatihah dan mana-mana surah. Mana-mana surah tu kamu ambil lah surah yang mudah. Contoh surah mudah pada ustaz lah, surah mudah kan. Ada 2 surah yang mudah. Surah Al-Asr wal Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi 3 ayat je. Ataupun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dah. Okey, itu surah yang mudah lah. Ada lagi surah yang mudah, Qul huwallahu ahad ada, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq pun boleh. Okey. Rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Bila rukuk kena tundukkan sedikit kepala macam budak ni juga. Nampak? Dia tegakkan kaki, kepala terbang sikit. Okey, macam tu. Iktidal dengan menegakkan seluruh kepala. Iktidal Sami'allahu liman hamidah. Dia dalam keadaan dia baring tentang Rabbana lakal hamd. Lepas tu
sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Kalau rukuk tadi dia buat sini, kan? Kalau sujud dia kena lebih lagi. Okey? Dia kena bezakan antara rukuk dengan sujud. Kalau rukuk dia tak jangkat kepala sikit, kalau sujud jangkat lebih sikit. Alright. Contoh. Duduk antara dua sujud dengan menegakkan semula kepala. Duduk sana, duduk ada antara dua sujud, dia akan baca baring melentang lah. Rabbi firni warhamni wajburni, dalam keadaan dia melentang. Lepas tu membaca tahiyat pun dalam keadaan melentang juga. At-tahiyatul mubarakatuh, sama je. Tahiyat awal ke tahiyat akhir ke dia kena baca dalam melentang. Dan bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan sini. Alright. Solat baring. Okey, seterusnya buka muka surat 7. Okey, muka surat 7. Okey, muka surat 7. Okey, boleh buka mic. Okey, kita baca sama Hikmah solat orang yang sakit. Hikmah solat orang yang sakit. Okey, pertama, sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah. Okey, yakin terhadap pertolongan Allah. Yakin terhadap pertolongan Allah. Yakin terhadap pertolongan Allah. Okey, yang warna kuning, bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur ya, bukan bercukur, bersyukur. Okey. Yang biru bawah. Bersyukur dengan nikmat Allah. Okey. Sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Bagus. Okey, yang warna hijau bawah sekali, warna hijau, dikasihi dan diredai Allah. Dikasihi dan diredai Allah. Okey, yang terakhir warna pink. Yang warna pink memperoleh ketenangan jiwa. Memperoleh ketenangan jiwa. Okey, ini adalah antara hikmah lah orang solat sakit ni. Sebab orang solat sakit, bila dia sakit sebab dia kena ingat satu je, orang yang sakit dia kena tahu bahawa dia sakit adalah kerana Allah bagi sakit. Dan bukan sahaja orang sakit dia kena ingat dia sakit, orang yang sihat juga kena ingat yang dia pun sihat. Dia bukan sihat kerana dia sihat, tak. Dia sihat, kita sihat adalah kerana Allah bagi kita sihat. Dan kalau kita sakit, sebab Allah yang bagi kita sakit. Adalah hikmah tu kenapa Allah bagi kita sakit. Contohnya COVID-19 ni kan. Saya yakin kamu, jiran-jiran kamu ada tak yang kena COVID-19? Cuba ceritakan. Ustaz, Ya. dekat taman rumah saya pernah ada kena orang COVID-19. Ya. Ada yang dah kena dah dekat taman saya. Dekat antara jiran kamu lah tu. Maksudnya tak sekarang ni kes dah banyak. Maksudnya dalam masa sekarang ni kita masih dalam keadaan jaga-jaga. Dan kalau kita berlaku benda-benda macam Jiran ni, depan saya pun sama. sama juga kan. Kena jaga-jagalah. Maksudnya Ustaz, kena, ya. Yang dekat Tesco pun ada kan Ustaz kan? Kalau Yang dekat Tesco tu. dah ada sebelum ni dah ada. Dan kalau masih buka lagi tu maksudnya benda tu dah dibuang, maksudnya dah disembur dengan sanitasi tu kan. Dan tu pasal kalau kita dan budak-budak pun saya rasa pun sekarang budak-budak tak boleh pergi Tesco. Sebab antara bendanya adalah kerana nak jaga ni lah. Sebab orang yang pergi tu pun balik kena mandi terus, baju kena basuh, tangan sanitasi semua, balik mandi, sabun badan. Lepas tu barulah boleh jumpa dengan mak ayah kalau balik kampung kan. Kalau pergi balik pergi pasar kan, pergi Tesco kan. Okey. Dan ini antara Saya waktu Ya. Ustaz, saya waktu berapa hari bulan ke 2021 juga saya pergi Puka beli barang-barang sekolah.
Dia Dengan antara adik-adik saya dengan ayah saya. dia punya impact dia tu 2 minggu sebenarnya. Tapi kalau awak masa sekarang ni kamu okey lagi, maksudnya kamu okey lah, alhamdulillah lah. Kamu tak kenalah benda tu. Dan kita kena jaga-jagalah bila kita keluar. Dan Ustaz kita kalau keluar juga kena sanitasi. Kalau keluar juga balik rumah tukar baju, basuh, mandi. Okey? Okey, yang ini adalah antara sentiasa orang yang solat sakit ni, pertama sentiasa mengingati Allah, yakin terhadap pertolongan Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, sabar dan tabah menghadapi kesakitan, dikasihi dan diridai Allah, dan terakhir memperoleh ketenangan jiwa. Okey, masa Ustaz dah nak habis. Kita akan tutup. Okay, alright. Siapa sekarang ni masuk apa? Ada ustazah masuk ke? Ya. Saya tutup dulu share screen. Okey, masa Ustaz dah habis. Okey, untuk hari ni Ustaz tak ada bagi latihan apa-apa, dan kita cuma ulang balik ingat balik apa yang Ustaz ajar balik pada pagi tadi. Ustaz balik tadi Ustaz ajar tentang solat. Pertama solat orang sakit lah. Ada solat duduk dan ada solat baring mengiring, dan yang terakhir solat baring mengiring mentang. Ya. Ada ustazah masuk dah? Ya? Dia ulang sekali lagi. Dia ulang? Saya tak dengar. Cuik. Tajuk ni. Ustaz, kita ada buku. Okey, Berapa? untuk tahun 5 Ustaz rasa kamu habis tahun pukul 1 nanti. Pukul 1 baru habis. Kamu ada satu kelas lagi. Ustaz rasa kamu ada satu kelas lagi. Okey. Okey. Ustaz boleh keluar dulu kot sebab Ustaz ada kelas lain pula. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.